Baik, yang ketiga adalah berkenaan dengan infak Ramadan dan juga sedekah lah. Rasulullah pada bulan puasa di banyak hadis yang menceritakan bagaimana dinisbahkan Rasulullah ni dia punya pemurah bagaikan angin yang bertiup kencang. Maksudnya pemurah sangat sampai ke peringkat mungkin tak pernah ada harta sendiri pun, tak pernah ada duit dalam tangan ke dalam istilah kita hari ni. Asal ada bagi, asal ada bagi. Asal bagi ada. Ustaz Razim Baik. Namun pada hari ini alhamdulillah kesedaran untuk ada infak Ramadan dan sebagainya itu bertinggi banyak. NGO, para ahli-ahli korporat, syarikat korporat, bahkan tempat saya kerja lama PTS Islamika sebagai editor dulu, dia bagi bajet khas kepada kita untuk cari rumah anak yatim ke apa ke, buat program untuk bagi infak. Baguslah. Tapi biasanya perkara ini anak yatim saja yang jadi mangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah buat beberapa kali, saya mendapati bahawasanya sebenarnya rumah-rumah anak yatim, khususnya di Lembah Kelang, mereka sebenarnya sangat mewah. Bila kita masuk store tengok makanan mereka, dia punya beras santak daripada bawah sampai ke shilling, tuan-tuan. Makanan. Sebab mereka di bawah ataupun bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Tapi ada jugalah yang persendirian yang perlukan bantuan dari sudut itu, ada juga. Sebab tu kita kena kenal apa masalah ataupun untuk kita nak tadilah kena memahami apakah yang terbaik untuk kita sumbangkan. Jadi makanan biasa banyak, baju pun biasa banyak, mewah. Tambah-tambah di Lembah Kelang tu orang kaya ramai. Orang kaya ramai. Pada bulan puasa pula, anak yatim ni mangsa bawa ke hotel tu, bawa ke hotel ni. Letih dia orang pun, pening kepala. Tak sempat nak semayang tarawih, duk main makan je. Lepas tu jenis korporat ni dia buat semayang apa nama, dia buat buffet buka puasa apa semua ni. Dia tak kira dia langgar masuk isyak apa semua pun, asalkan buka puasa, dia penting. Maghrib semayang tak semayang apa, wallahu alam, ikut engkau lah nak semayang ke tak nak. Dia kira buka puasa tu penting, acara rasmi. Tak, sebab bos-bosnya mungkin Cina, mungkin orang yang bukan Islam dan sebagainya. Jadi apa masalah, nak semayang-semayang. Begitu. Baik. Jadi bila kita buat pemerhatian, bila makanan dah banyak, bila baju dah banyak, apa benda yang anak-anak yatim ni ataupun kebanyakan sekolah-sekolah agama rakyat ataupun sekolah-sekolah agama bawah jauhi sendiri kalau di Kuala Lumpur tu. Bila kita buat saya makan dan sebagainya, rupanya kebanyakan majoriti daripada mereka tidak ada perpustakaan peribadi mereka. Tidak ada library mereka, tuan-tuan. Sedangkan kita tahu anak yatim ni mesti masa luang dia banyak sikit di rumah dia tu, di asrama dia tu. Jadi mereka tidak ada sumber tempat untuk dia membaca. Kita duk bagi hamper, bagi Maggi, bagi sos tiram. Buat apa? Itu dia makan sekejap habis. Gitu, jadi tai. Tapi ada satu benda yang kalau kita bagi, kita infakkan, dan kalau dia guna benda tu, dan daripada benda yang kita bagi itulah dia timbul kesedaran, dia nak bangkit menjadi seorang yang berguna, mungkin bangun menjadi seorang yang berguna dan berjaya dalam hidup dia, maka sumbangan kita sangat besar di situ, yakni buku. Bayangkan kalau kita bagi buku sebuah kepada dia, kita beli program Masjid Surau ni nak buat program infak, kumpul duit beli buku ramai-ramai. Kita pun kata kita ada buku lama kat rumah tu, dah lama tak baca, kita bagi buku motivasi sebuah. Bila bagi buku motivasi itu, kita kita gambarkan ada seorang anak yatim baca, dan rasa terdorong dengan buku yang dia baca, maka membentuk minda dia dan jiwa dia yang besar dengan dia membaca buku motivasi tersebut sebagai contoh. Maka dia berusaha untuk jadi, kerana terkesan dengan apa yang dia baca. Itu saya kira lebih bermakna daripada kita nak bagi Maggi tadi sebagai infak tu. Kerana apa? Kerana idza mata ibni adam khata illa min thalath. Al-waladus salih yad'u laha, as-sadaqatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih. 3 perkara ini paling penting. Mati seorang anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Doa anak soleh, doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Tapi bagi mereka yang tidak ada rezeki sampai akhir hayat mereka, walaupun dia ada anak angkat dan sebagainya, masih tidak dikira anak soleh yang mendoakan. Jadi ferahlah mereka, tidak, dia ada 2 peluang lagi. Sedekahun jariyah
dan juga al-ilmu yantafa'u bih. Al-ilmu yantafa'u bih ni tak semestinya ilmu agama saja. Segala jenis ilmu yang bermanfaat. Sebab tu dia namakan al-ilmu yantafa'u bih, bukan al-ilmu ad-diniyah. Dia tak kata al-ilmu ada ilmu agama, dia tak kata. Tapi Rasulullah kata al-ilmu yuntafa'u bih, yang bermanfaat. Makanya dengan bagi buku, dengan bina perpustakaan peribadi, perpustakaan mereka sendiri di rumah-rumah anak yatim, di sekolah-sekolah agama anak-anak kita dan sebagainya, yang kita tahu tak ada library atau perpustakaan mereka. Dengan mereka membaca perkara itu, yang pertama, saya percaya, saya yakin, pahala sedekahun jariah kita dah dapat. Berkekalan pula. Buku ni pula tidak ada dia punya expired date. Selagi mana duk kekal begitu, jaga elok, duduk begitulah orang baca. Buku yang kita beli 10-20 tahun dulu, elok duk begitu, cuma berdebu je. Tak, lagi lama lagi bernilai. Makanya yang kedua, kerana budak-budak tadi, anak yatim tadi baca pula buku ni hari-hari, terdorong mereka untuk menjadi seseorang, mendorong mereka untuk berwibawa, berjiwa besar, kerana makanan rohani jiwa mereka telah dapat selain daripada makan Maggi tadi tu. Maka mereka membesar untuk menjadi orang yang berguna, dan insya-Allah kita telah rangkum 2 pahala insya-Allah dalam satu amalan, iaitu bina perpustakaan peribadi mereka. Ada sebuah buku tajuknya Living Microsoft. John Woo, saya tak silap nama dia, penulis. Diterjemahkan oleh PTS buku tersebut. Satu buku yang cukup menginspirasikan. Bagaimana dia daripada kerja dengan Microsoft, Bill Gates, berhenti. Kerana apa? Kerana nak membina sekolah di negara-negara Islam, yang dia ni kafir, yang dia ni mak saleh, tapi dia bina sekolah-sekolah di kawasan Afghanistan dan sebagainya, dengan matlamat nak membina perpustakaan kepada anak-anak yatim di pedalaman dan sebagainya. Tuan-tuan, ini yang kita terlepas. Dan Islam adalah agama yang meletakkan ilmu di tempat yang paling tinggi, lebih daripada iman dan Islam sebenarnya. Apa buktinya tuan-tuan? Ayat ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 perkara penting dalam ayat ini. Syahrul Ramadan, pada bulan puasa diturunkan Al-Quran. Pada bulan puasa diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia, yang pertama. Wa bayyinatin minal huda, menerangkan petunjuk-petunjuk tadi. Wal furqan, menjadi pembeda ataupun penanda aras antara kebaikan dan kebatilan. Ini fungsi Al-Quran. Namun ia tidak menjadi fungsi dan mukjizat kepada kita kerana kita tidak faham Al-Quran. Kita tidak tahu macam mana nak guna Al-Quran. Setakat duk qala Allah qala Rasul, tak jadi apa tuan-tuan. Hafal 2-3 ayat duk qala Allah qala Rasul dalam ceramah dan sebagainya, tak jadi apa. Tapi macam mana nak guna? Itu memerlukan satu disiplin ilmu yang bukan main-main. Satu disiplin ilmu yang begitu rencam, satu disiplin ilmu yang begitu halus, satu disiplin ilmu yang begitu tinggi. Barulah Al-Quran dan hadis boleh betul-betul kita guna dan jadi penawar dalam kehidupan. Baik. Bila Al-Quran diturunkan dalam bulan puasa, untuk 3 perkara tadi. Dan wahyu yang pertama pula surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan kita tahu peristiwa di Gua Hira. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, peluk dari belakang 3 kali. Iqra' ma'ana biqari. Iqra' ma'ana biqari, 3 kali ulang. Dan menekankan perkataan Iqra' itu. Kenapakah Iqra'? Kalaulah Islam, kalaulah Allah Ta'ala sekadar nak suruh Nabi SAW jadi seorang Islam ataupun beriman kepada Allah Ta'ala, kenapa ayat pertama bukan Aslamu ya Muhammad? Jadilah kamu seorang Islam ataupun berimanlah kamu Muhammad. Tapi tidak, Iqra' yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Iqra' ini ada satu dimensi yang sangat besar falsafahnya untuk kita bincang, untuk kita fikirkan, untuk kita laksanakan. Tuan-tuan, kita tengoklah sejarah tamadun Islam. Hebatnya Islam bukan pada raja-rajanya, bukan pada pemimpin-pemimpinnya. Raja-raja yang hebat 2-3 orang boleh kira dengan jari. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, berapa orang saja.
Tetapi ulama, sarjana, cendekiawan yang dihasilkan oleh Islam dalam tamadunnya beratus ribu orang, yang dia punya legasi sampai hari ini diguna pakai dan dipinjam dan dicuri oleh Barat. Nampak tuan-tuan? Nama-nama ulama sampai hari ini harum mewangi, disebut, diguna pakai, dikaji mereka. Pemimpin-pemimpin politik zaman itu, pemimpin-pemimpin kerajaan, sultan-sultan, tidak disebut pun namanya. Bahkan kalau disebut pun, sebut kejahatannya sekali. Tapi ulama-ulama, para ilmuwan, disebut keharuman, kebaktian dia pada agama, pada ilmu. Nampak? Betapa Islam meletakkan ilmu di tempat yang sangat tinggi. Bahkan di Barat hari ini, mereka yang masuk Islam kerana mengkaji Al-Quran, mereka hari ini telah menjadi lebih level daripada kita dah. Membina pusat-pusat pengajian, menggunakan sistem pondok, tapi dia punya